kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kelab pencinta Al-Quran, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan kes yang sedang hangat diperkatakan, iaitu berkenaan dengan satu kes kemalangan yang menyebabkan kematian seorang pelajar akibat dilanggar. Dan sebagaimana yang saya percaya ramai di kalangan kita sudah pun mengikuti perkembangan kes ini melalui berita-berita yang dilaporkan, suspek telah pun dituduh, telah pun dibawa ke Mahkamah Magistrate dan dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh. Maka pada pagi ini, apa yang kita akan lakukan ialah bukan untuk menghina sesiapa. Kita tidak berniat untuk membuat sangkaan-sangkaan buruk dan sebagainya, kerana itu memang dilarang dalam agama. Kita doakan yang baik-baik, sama ada bagi pihak mangsa, keluarga mangsa, bagi pihak yang dituduh dan juga keluarga yang dituduh. Kita doakan yang baik-baik supaya semuanya berjalan dengan baik dan keadilan dapat ditegakkan. Cuma bagi kita yang tidak terlibat dalam kes ini, bagi kita yang masih hidup, yang diberikan pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sementara di atas dunia ini, sudah tentu ada pelbagai pelajaran yang boleh kita perolehi. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan pelajaran. Bagi orang yang tidak pernah peduli tentang pelajaran, maka dia tak akan dapat sebarang manfaat daripada segala peristiwa dan kejadian yang berlaku. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada pagi ini, kita ada ahli keluarga, dan kita ada anak-anak, kita ada cucu dan sebagainya. Maka daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam inilah yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Maka sidang hadirin mukminin, antara perkara yang boleh kita pelajari melalui peristiwa tersebut ialah antaranya apabila kemarahan itu tidak terkawal, kan? Apabila kita mungkin ada perkara yang kita tidak suka, gangguan bunyi sebagai contoh, daripada kebisingan ataupun gangguan-gangguan yang berbentuk lain yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, provokasi dan sebagainya. Maka kalau kita tidak dapat mengawal kemarahan, kita tidak boleh menggunakan kesabaran yang ada dalam diri kita, maka walaupun kita berpangkat dan sebagainya, maka boleh berlaku perkara-perkara seperti ini. Kita walaupun pegawai tinggi polis boleh ditahan dan dituduh di mahkamah, dan kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang nasib pegawai tinggi polis berkenaan, apa yang akan berlaku kepada beliau semasa perbicaraan dan selepas perbicaraan. Manakala bagi pelajar, bagi para pelajar, anak-anak muda, antara perkara yang boleh kita pelajari ialah jikalau kita menaiki motosikal sebagai contoh, adalah penting kita mempunyai sikap saling hormat menghormati di antara pengguna jalan raya yang lain. Kita tidak sepatutnya melakukan sebarang gangguan, provokasi kepada pengguna jalan raya yang lain. Kenapa? Sebabnya kita tidak tahu siapa yang kita akan berjumpa di atas jalan raya. Mungkin ada ketikanya kita melakukan kesalahan ataupun kesilapan, ataupun kita mungkin tersilap dalam melakukan provokasi kepada pengguna jalan raya yang lain. Tapi kalau pengguna jalan raya tersebut dia boleh menahan sabar sebagai contoh, dia boleh
menahan kemarahannya, maka tidak akan berlaku apa-apa. Tetapi jikalau pengguna jalan raya itu satu orang yang samsing sebagai contoh, kan, ataupun satu orang yang tak boleh kawal dirinya, dia panas baran, maka inilah yang perkara yang boleh berlaku sebagaimana yang kita sering saksikan di media-media sosial, perbalahan, pergaduhan di atas jalan raya. Dan ini bukan kali pertama kemalangan jalan raya yang mengakibatkan perbalahan. Asalnya kemalangan, asalnya tidak puas hati di atas jalan raya, kemudian berterusan kepada perbalahan, pergaduhan, tumbuk-menumbuk dan sebagainya. Banyak benda yang berlaku sebelum ini pun. Dan akhirnya berlaku kematian kepada salah seorang yang terlibat. Maka ini antara perkara yang kita perlu pelajari, dan pada masa yang sama kita perlu mendidik ahli keluarga kita tentang perkara seperti ini. Baik, yang pertamanya, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu ada rasa bimbang dan takut kepada doa keburukan daripada orang lain yang mungkin terganggu dengan apa yang kita lakukan sehingga mereka mendoakan keburukan kepada kita. Ini yang pertama yang saya ingin bawakan perhatian kepada sahabat-sahabat sekalian. Kita perlu bimbang, kita perlu ada rasa takut dalam diri kita. Mungkin ada provokasi yang kita lakukan ataupun gangguan tertentu, ataupun mungkin perkara yang kita tak sengaja pun, tapi kerana kita ni alpa, kita cuai sehingga menyebabkan ada orang lain terganggu, sehingga menyebabkan kerana gangguan kita itu mungkin berterusan, mereka sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Lalu boleh jadi ada lintasan-lintasan dalam hati mereka, termasuk doa-doa yang mereka ucapkan. Contohnya, katalah anak kita ataupun ahli keluarga kita ataupun kita sendiri yang menggunakan jalan raya dengan cara yang samsing sebagai contoh, ataupun dengan bunyi bising, ataupun dengan kesalahan tertentu yang kita lakukan, melanggar lampu merah dan sebagainya. Kita tidak tahu, mungkin ada pengguna jalan raya yang lain ataupun orang yang berdiri di tepi jalan raya tersebut yang menyaksikan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ada di antara mereka yang kata dia ni biar mati aksiden, biar padan muka sebagai contoh. Itu antara kata-kata yang sebenarnya kita sering kali boleh baca di media sosial, kita boleh dengar kawan-kawan kita kadang-kadang diucapkan benda-benda yang macam ni. Apabila kita melihat ada aksi-aksi berbahaya yang dilakukan oleh pengguna jalan raya yang lain. Jadi ini antara perkara yang perlu kita didik kepada ahli keluarga kita tentang perkara ini. Iaitu boleh jadi, kan? Saya tidak kata pasti, tetapi berdasarkan nas agama boleh jadi doa-doa yang buruk, kan, doa-doa yang tidak baik yang diucapkan oleh ahli masyarakat ataupun orang kampung kita ataupun pengguna jalan raya yang lain boleh jadi menjadi makbul. Itu yang menyebabkan berlakunya bencana ke atas kita. Sebagai contoh untuk pengajian kita pada pagi ini, sahabat-sahabat boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Ad-Da'awat, yakni kitab himpunan doa-doa. Himpunan doa-doa yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam bab tersebut ada satu bab khusus berkenaan dengan pelbagai masalah doa. Antaranya ialah sebagaimana riwayat daripada Jabir bin Abdullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Rawahu Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
janganlah kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri, dan janganlah kamu mendoakan keburukan untuk anak-anak kamu, dan jangan kamu mendoakan keburukan untuk harta benda kamu. Jangan kamu berdoa seperti itu. Nabi kata, kerana Nabi kata boleh jadi bersesuaian, doa itu berkebetulan dengan satu waktu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika dia diminta sesuatu pada waktu itu, dia pasti mengabulkannya untuk kamu. Jadi ini antara perkara yang perlu kita didik kepada anak-anak, iaitu jikalau sebagai contoh ada di antara anak-anak kita yang menggunakan jalan raya, mungkin kesalahan tu tidaklah besar sangat, tetapi apabila kita melakukan aksi-aksi yang berbahaya ataupun yang mengganggu orang taman, mengganggu orang kampung dan sebagainya, pengguna jalan raya yang lain, maka kita bimbang akan ada keluar ucapan-ucapan dalam bentuk doa daripada pengguna jalan raya yang lain. Nanti ada orang akan kata kepada kita dengan sebab kita membawa kenderaan dengan cara yang bahaya, yang cara mengganggu, mungkin ada antaranya yang kata dia ni nanti dia mati aksiden sebagai contoh. Na'udzubillah. Mungkin ada di antara orang-orang dalam taman kita dengan sebab kita bawa kenderaan itu dengan cara yang bahaya, akan kata biarlah dia ni, elok je kalau dia ni jatuh ke sebagai contoh ataupun dilanggar oleh orang lain. Maka ini antara doa-doa yang keluar, yang terpacul daripada mulut pengguna jalan raya yang lain, yang mungkin rasa terganggu dengan apa yang kita lakukan itu. Jadi ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Malah para ulama apabila mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan hadis yang kita baca tadi dia ada beberapa faedah yang boleh kita pelajari. Yang pertamanya ialah satu information yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita tentang sikap manusia. Sikap manusia ini iaitu sikap terburu-buru. Dia kadang-kadang dia terganggu, dia akan terpacul pada mulutnya doa yang tak sepatutnya dia ucapkan. Dan malangnya yang kita bimbang ialah apabila terkeluarnya doa yang mendoakan, meminta keburukan kepada kita sebagai seorang yang menggunakan jalan raya dengan cara yang berbahaya, ia berkebetulan dengan waktu mustajab doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bimbang. Dan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11 Allah Ta'ala menyebut tentang memang menjadi sikap manusia ni dia tergesa-gesa dalam mendoakan, meminta sesuatu. Benda yang tak sepatutnya dia minta, dia boleh minta pun sebab dia tergesa-gesa. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan, untuk benda buruk, benda yang tak elok, sebagaimana dia mendoakan untuk kebaikan. Ini benda yang berlaku. Kan? Ini benda yang berlaku yang disebut oleh Allah Ta'ala. Manusia ni memang macam tu. Manusia ni dia bukan saja mendoakan kebaikan untuk diri dia, dia bukan saja mendoakan kebaikan untuk ahli keluarga dia, dia juga boleh berdoa keburukan dan malapetaka ke atas orang lain. Itu yang menjadi sifat manusia. Dan Allah Ta'ala menyebut wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Jadi manusia ini memang gelojoh dalam menyebut satu-satu doa, sehingga boleh jadi mereka mendoakan kematian kepada kita sebagai contoh, na'udzubillah, mendoakan kemalangan kepada anak-anak muda yang membawa kenderaan dengan cara berbahaya ataupun mengganggu, sebagaimana yang kita lihat dalam akhbar sering dilaporkan sikap anak-anak muda yang memasang exhaust dengan bunyi yang kuat sebagai contoh, dan sengaja prem motor tersebut supaya mengeluarkan bunyi yang kuat, dan ini menyebabkan gangguan kepada orang lain. Jadi kalau gangguan itu berlaku kepada orang yang baik, sebagai contoh orang yang sabar, dia tak akan doakan keburukan. Kan kita kata ni anak siapa ni sebagai contoh, kan, ini anak siapa ni keluarkan bunyi bising. Tapi
kalau berlaku sebagaimana yang berlaku dalam sehari dua ini, berkebetulannya seorang pegawai kanan polis, dan kebetulan pula dia mungkin ada panas baran ataupun dia tak boleh nak kawal diri dia, maka dia kejar dan berlaku perlanggaran, sama ada dia sengaja ataupun tidak, tetapi sebagaimana yang kita tahu dia telah dituduh di mahkamah. Jadi kalau kita membuat sesuatu provokasi ataupun gangguan, kita tak berjumpa dengan orang yang macam tu, kita selamat. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang yang macam tu, maka bila anak ini meninggal dunia, apakah boleh kita U-turn? Apakah boleh kita kembalikan nyawa anak yang hilang? Kita tak boleh kembalikan. Maka sekerana itu kita perlu didik anak-anak kita bahawa kita mungkin semua orang pernah melalui, kebanyakan kita pernah melalui zaman remaja, zaman anak muda, kenakalan kita dan sebagainya. Kita tahu bagaimana psikologi menjadi seorang anak muda, seorang remaja. Maka jika berlaku kematian, kemalangan seperti ini, ayah akan menangis, kan, ibu akan menangis, kakak kita, abang kita akan menangis, menangisi pemergian kita dalam keadaan seperti itu. Maka ini antara perkara yang kita perlu jauhi supaya tidak berlaku kepada diri kita, tidak berlaku kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ini antara benda yang kita perlu ingatkan kepada mereka, tarbiyah kepada mereka. Tidak kasihankah kepada ayah apabila melihat jasad anaknya yang terbujur kaku di tepi jalan raya seperti itu? Tidak simpatikah kita apabila melihat seorang ibu yang menangis kerana anaknya meninggal dunia dalam keadaan seperti itu? Maka kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang ahli keluarga, kita perlu behave, kan, kita perlu jaga diri kita, terutamanya apabila kita berada di atas jalan raya, kerana kita bimbang gangguan yang kita lakukan ke atas orang lain akan menyebabkan datangnya sumpah seranah, kan, kutukan, maki hamun, dan yang kita bimbang ia menjadi doa yang kemudiannya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka apakah doa yang buruk ini boleh dimakbulkan oleh Allah? Kalau kita lihat dalam surah Yunus sebagai contoh, ayat yang ke-11, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarr isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala berfirman, dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelumang di dalam kesesatan mereka. Jadi ayat ini telah ditafsirkan oleh para mufassirun, ulama-ulama tafsir, yang mana antaranya ialah ini menjadi dalil bahawa doa yang buruk itu boleh sahaja dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh segerakan keburukan, kejelekan, kejahatan untuk berlaku kepada manusia. Itu boleh berlaku. Maka dengan sebab itu doa yang buruk ini kita dilarang. Kan, saya dapat melihat ada soalan yang dikemukakan oleh seorang penonton kita pada pagi ini yang bertanya tentang apa hukum kita mendoakan keburukan. Maka ini jawapan dia, iaitu dalam agama kita, kita dilarang daripada mendoakan keburukan. Contohnya ada anak siapa, anak jiran kita sebagai contoh, dia prem motor ataupun dia bawa kereta dan dalam keadaan berbahaya yang boleh menyebabkan kemalangan dan sebagainya, kita dilarang mendoakan keburukan kepada mereka. Kita tak boleh kata budak ni biar mati sebagai contoh. Tak boleh kita doakan seperti itu. Budak ni biar dia berlaku kemalangan. Tak boleh kita doakan supaya berlaku kemalangan. Bukan sahaja anak kita dilarang daripada mendoakan keburukan, tapi kita juga dilarang daripada mendoakan keburukan kepada anak orang lain.
Tapi pada masa yang sama kita perlu ingat bahawa nas yang kita baca sebelum ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau ada orang lain yang terganggu dengan apa yang dilakukan oleh anak kita sebagai contoh, dan doa itu doa keburukan, maka itu boleh jadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah mendoakan keburukan ini dilarang dalam agama, kerana ia boleh jadi bertepatan dengan waktu dimakbulkan doa. Maka apabila berlakunya keburukan sebagaimana yang didoakan itu, maka akan berlakulah penyesalan demi penyesalan, dan lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga yang terlibat. Sebagaimana yang kita boleh saksikan dalam berita-berita yang dilaporkan dalam media, kan, ayahnya, kita sedih kita tengok, memang sedih. Kita tahu bahawa anak kita pun nakal juga, kan, anak kita pun ada buat problem juga sewaktu di sekolah, sewaktu di atas jalan raya, sewaktu dia berkawan dan sebagainya. Kita tidak perfect, kan, keluarga kita pun tidak perfect. Maka apabila ini berlaku kepada satu keluarga, simpati kita kepada mereka, kita doakan supaya almarhum, roh anak tersebut dirahmati, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, pengajaran kepada kita yang masih hidup di atas dunia ini ialah selagi mana kita boleh mengelak daripada berlakunya penyesalan demi penyesalan ini, maka kita perlu elakkan. Jadi kita perlu didik anak kita supaya kawal diri, kan, jangan timbulkan gangguan kepada orang, jangan melakukan provokasi dan sebagainya. Saya sendiri dan saya percaya tuan-tuan dan perempuan juga mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan saya. Sewaktu kita di jalan raya, kadang-kadang bila kita melihat penunggang motosikal ni dia langgar lampu merah, ataupun dia memotong kenderaan kita dengan cara yang berbahaya, dan kita horn dia. Dan kita horn bukan kerana kita ingin ajak bergaduh, tapi kita horn itu sebagai suatu amaran, peringatan bahawa apa yang mereka lakukan itu merupakan satu perkara yang berbahaya. Tapi bila kita horn mereka sebagai suatu nasihat, sebagai suatu peringatan, sebagai amaran tentang bahayanya apa yang mereka lakukan, ada ketikanya kita dibalas, kan, dengan jari tengah. Jadi ini yang kita kata provokasi, kan. Kalau kita yang tua ini, orang yang dapat menahan sabar, tak mengapalah, kita tak akan membalas apa-apa, walaupun anak-anak muda ini dia mengangkat jari tengah kepada kita, yang sedangkan kita orang tua, kan, kita ni dah pangkat ayah dia, pangkat ibu dia, pangkat datuk dia, dari segi usianya. Tapi bila anak-anak muda ini mengangkat jari tengah, kadang-kadang kita pun hilang kesabaran. Maka sebab itu kita kena didik anak-anak kita bahawa kalau kita melakukan provokasi kepada orang lain dan orang itu boleh menahan sabar, maka tidak ada apa-apa yang berlaku. Tapi jika orang tu samsing juga, kan, dia juga tak boleh tahan sabar, maka akan berlakulah episod kejar mengejar, bertumbuk, berbalah dan sebagainya, sebagaimana yang sering kita saksikan. Dalam hadis Ummu Salamah, sahabat-sahabat sekalian, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri, doakan yang baik-baik sahaja, kerana malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jadi ini antara dalil ataupun nas yang menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu berhati-hati dengan doa orang lain yang mungkin terganggu, yang mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan, kerana doa-doa seperti itu mungkin dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita boleh ambil daripada ketidaksabaran suspek pegawai kanan polis berkenaan, dalam keadaan isterinya juga guru sekolah, mangsa yang terlibat yang meninggal dunia itu juga adalah pelajar di sekolah di mana isterinya mengajar di situ.
Dan kita tahu bahawa bila kita menjadi uh, pegawai tinggi ataupun pegawai kanan di mana-mana sekalipun, tidak semestinya di PDRM sahaja, di mana-mana sekalipun, sama ada jabatan kerajaan, swasta dan seumpamanya, sudah tentu masa depan kita cerah kan, dengan pendapatan yang lumayan, dengan kedudukan kita dan sebagainya. Tetapi apabila kita tidak dapat menahan sabar dengan masalah-masalah, gangguan-gangguan yang berlaku di sekitar kita, maka apa yang kita boleh saksikan, akhirnya walaupun kita pada peringkat awalnya kita mempunyai masa depan yang cerah kerana kita seorang pegawai tinggi ataupun pegawai kanan, tapi akhirnya apa yang berlaku bila kita ditahan oleh pihak berkuasa dan di-charge di mahkamah, dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kesalahan membunuh. Kita semua tahu bahawa bagi kesalahan membunuh, Seksyen 302 Kanun Keseksaan ini, kebiasaannya memang tak boleh diikat jamin. Maka kita akan berada dalam tahanan selama mana proses perbicaraan itu berlangsung. Kalau perbicaraan itu berlangsung setahun, setahunlah. Kalau perbicaraan itu mengambil masa beberapa tahun kita berada dalam tahanan. Maka kita akan terpisah dengan isteri kita, kita akan terpisah dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Kalau kita masih ada ibu dan ayah, kita akan terpisah daripada ibu dan ayah dan sebagainya. Maka dengan sebab sedikit kesilapan yang kita buat, tetapi sedikit kesilapan itu sebenarnya memberi kesan yang sangat besar sehingga meninggal dunia seorang mangsa, sehingga terbunuhnya seorang pelajar sekolah, dan ini menyebabkan berlaku pelbagai lagi masalah. Berdasarkan pengalaman saya di mahkamah mengendalikan kes-kes perundangan, ada rumah tangga yang akhirnya bercerai-berai kerana sudah tentu ada pasangan yang tidak boleh menerima keadaan ini, yang perlu move on dan sebagainya. Dan ada pasangan yang boleh sabar menunggu suaminya yang ditahan di dalam tahanan dan setia menunggu sehingga proses perbicaraan itu tamat sepenuhnya. Jadi pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Maka dengan sebab itu agama menggariskan pelbagai polisi dan dasar supaya dalam semua tindakan kita perlu berfikir panjang, kita perlu membuat pertimbangan. Jangan terlalu mengikut amarah, ikut kemarahan kita. Kita mungkin terganggu dengan bunyi bising penunggang motosikal, tetapi jangan kita lupa kepada undang-undang. Jangan kita lupa kepada hukum hakam agama, kerana itu akan membahayakan diri kita sendiri dan akan merosakkan semuanya. Rumah tangga bahagia yang telah kita bina selama ini, isteri yang setia dengan kita, anak-anak yang memerlukan kasih sayang kita, ibu bapa kita yang dah uzur, yang memerlukan kasih sayang, penjagaan, perhatian daripada kita, semuanya musnah dalam sekelip mata hanya kerana kesilapan kita di dalam kerana kegagalan kita mengawal kemarahan dengan sebab provokasi ataupun gangguan yang dilakukan oleh pihak lain. Maka kerana itu dalam agama, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Ta'ala mengingatkan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbelanjalah pada jalan Allah, infaklah pada jalan Allah. Janganlah kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi agama kita ni mengajar kepada kita supaya buat baik, kan? Supaya kita berbuat baik. Dan pada masa yang sama, agama juga mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali dengan sebab kesilapan kita sendiri, dengan sebab perbuatan kita sendiri, akhirnya masa depan kita gelap. Akhirnya kita merosakkan masa depan kita. Ini yang berlaku kepada kes yang kita bicarakan sekarang ini. Contohnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa sewaktu mentafsirkan ayat ini, wala tulqu biaidikum ila tahdukah,
jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan, dia mengatakan bahawa kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan ini, dia boleh jadi dalam dua keadaan. Yang pertamanya, kita merosakkan diri kita sendiri kerana kita meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kita, wajibkan kita buat sesuatu, tapi kita abaikan. Sehingga menyebabkan kita merosakkan badan kita, kita merosakkan jiwa kita dan seumpamanya. Itu yang pertama, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Yang kedua, Syekh kata, kita membinasakan diri kita kerana kita melakukan perkara yang merosakkan fizikal kita dan merosakkan jiwa kita, psikologi kita, mental kita. Banyak benda yang termasuk dalam kategori yang kedua ini, kata Syekh. Antaranya meninggalkan jihad, meninggalkan infak, kan, menyebabkan orang Islam dikalahkan oleh musuh, sebagaimana konflik yang berlaku di Palestin sekarang, ataupun menjadikan kita ni kalah dalam peperangan, ataupun kita sengaja masuk di tempat-tempat yang bahaya, kan, tempat binatang buas, Syekh kata, ataupun kita naik ke atas pokok yang mudah untuk kita jatuh, nanti patah pinggang, patah kaki dan sebagainya, ataupun kita naik dalam bangunan rumah yang ada risiko untuk runtuh, dan kita tahu banyak berlaku bangunan-bangunan yang runtuh, atau kita masuk di tempat-tempat yang berbahaya. Maka ini semua yang disebut oleh Syekh adalah contoh bagaimana kita merosakkan diri kita sendiri. Selain daripada itu, kita buat maksiat kepada Allah, kita tidak meninggalkan perkara yang menjadi perintah agama. Maka ini merosakkan diri kita. Maka itulah yang berlaku sekarang. Kita tak boleh bayangkan bagaimana satu orang yang boleh kerana terlalu marah, kan, dengan gangguan, dengan provokasi yang mungkin berlaku itu, dia terlalu marah sehingga dia sanggup melanggar seorang pelajar. Ini contoh yang telah pun kita pelajari sebelum ini daripada kisah Bal'am bin Ba'ura dan sebagainya. Bila kita belajar tafsir, kita telah pun menemui banyak dah kisah-kisah seperti ini, ahli ibadah yang digoda oleh syaitan untuk berzina dan sebagainya. Kemudian akhirnya dia berkesudahan dengan kesalahan membunuh dan kemudiannya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara tipu daya iblis, syaitan yang cuba menyesatkan kita. Maka dengan sebab itu kita jangan terlalu ikutkan kemarahan. Dan kita tahu bahawa sudah banyak kes-kes rumah tangga kerana terlalu ikutkan kemarahan, jealousy, kan, cemburu yang begitu membuak-buak, akhirnya ada pasangan yang menyerang pasangannya dengan serangan asid sehingga menyebabkan kecederaan parah pada bahagian wajah ataupun tempat-tempat lain pada badan dan sebagainya. Dia menyebabkan dengan sebab serangan itu, kitalah yang melakukan serangan itu merengkuk dalam penjara kerana kita terlalu mengikutkan nafsu kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la darara wala dirar, dalam riwayat oleh Imam Malik, kan, tidak boleh melakukan perkara yang membahayakan diri sendiri dan kita membahayakan orang lain. Tak boleh, sama ada kita bawa kereta ataupun anak-anak kita bawa motosikal dan sebagainya, maka kita kena ada perasaan sikap menghormati pengguna jalan raya yang lain. Kita perlu hormat pengguna jalan raya yang mungkin tidak berkenderaan, sebagai contoh pejalan kaki, kerana kita tidak mahu kenderaan kita merempuh mereka, ataupun kita kena berhati-hati kerana kita bimbang kita telah memasuki jalan orang lain, menyebabkan kenderaan lain merempuh kita pula. Maka ini antara prinsip dalam agama, la darara wala dirar. Selain daripada itu, kita juga dilarang daripada melakukan perkara yang menyakitkan hati orang lain. Hidup kita ni jangan kita sengaja, kan, dan kita kena perhatikan diri kita, perilaku kita. Ada tak perkara-perkara yang kita lakukan, sama ada kita sengaja ataupun tidak sengaja, yang boleh menyakiti hati orang lain.
Zaman sekarang zaman media sosial yang begitu pesat, dengan FB-nya, TikTok, Twitter, Instagram dan sebagainya, yang mana boleh sahaja berlaku sama ada secara sengaja ataupun tidak, kita menyakiti orang lain, kita menaikkan darah orang lain yang membaca status kita, posting kita. Maka dengan sebab itu kita kena hati-hati. Kerana kalau orang itu boleh mengawal dirinya, maka dia tidak akan menyerang kita. Tapi kalau dia terlalu ikutkan kemarahannya, maka boleh berlaku kan kematian, pembunuhan, serangan dan sebagainya. Kerana itu agama mengajar kepada kita supaya jangan kita melakukan sesuatu yang mengganggu ataupun menyakiti orang lain. Contohnya, bagaimana agama ini mengajar kita tentang perkara ini sampai tahap dalam hadis Bukhari, Nabi SAW melarang kita bila kita berada bertiga dengan kawan kita sebagai contoh, dua orang ni berbisik-bisik antara satu sama lain sehingga mengabaikan, meminggirkan yang ketiga itu. Ada tiga orang, kita berdua je yang berbisik, maka yang ketiga tu tak tahu apa yang kita bicarakan kerana kita berbisik. Maka Nabi larang. Kenapa Nabi larang? Kerana Nabi kata itu boleh melukakan hatinya. Dalam perkara seperti itu pun Nabi SAW mengajar kepada kita jangan sakiti orang. Kan kalau kita nak berbincang perkara yang private, kan, private and confidential, sulit dan persendirian, yang kita tak mahu hamba Allah itu mengetahui, jangan kita bincang depan dia, jangan kita berbisik depan dia. Kita kena cari waktu lain, tempat lain yang tidak ada kehadiran beliau. Maka itu lebih sopan. Kerana bila kita berbisik di depan beliau, maka kita abaikan dia, dia akan sakit hati. Dia akan rasa terguris hatinya. Kalau orang yang terguris, sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, kalau dia dapat kawal diri dia, tak apa. Kan? Kalau dia tak dapat kawal diri dia, maka berlakulah perbalahan, pergaduhan di antara kita. Itu contoh bagaimana perkara yang begitu pun yang mungkin dianggap remeh oleh sebahagian daripada kita, tapi itu juga antara perkara yang diberikan perhatian oleh Nabi SAW. Samalah juga kita dilarang daripada melakukan pembohongan yang boleh menyakiti saudara seagama, kecuali pembohongan seorang suami untuk menggembirakan hati isteri dia, kan, ataupun untuk memperbaiki hubungan manusia, yang itu bolehlah kita bohong, kan, ataupun strategi dalam perang. Maka apa yang penting ialah jangan lakukan perkara yang melukakan, yang menyebabkan terganggunya orang lain dengan sebab perkataan kita, dengan sebab tangan kita, usaha kita dan sebagainya. Dan antara yang disebut oleh Nabi ialah al-muslim, seorang muslim yang sejati. Nabi kata man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Muslim yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang Islam yang lain, sama ada dengan lisan dia, dengan tangan dia. Seorang yang berhijrah pula, yang benar-benar berhijrah, adalah orang yang menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar ingin menjadi seorang Islam yang tulen, seorang Islam yang sejati, maka ikutilah perintah Nabi ini, yakni kita tidak ganggu orang lain. Dan pada masa yang sama, para ulama mengajar kepada kita supaya kita berikan perhatian kepada diri kita. Kan kalau kita sakit, kita tertekan, ialah zaman sekarang ni banyak workload, kan, sampai beban itu menyebabkan kita ni overload. Kita dah stres, jadi cikgu pun stres dengan masalah bebanan tugas, dengan masalah pelajar, disiplin pelajar, pencapaian akademik anak-anak murid kita. Jadi pegawai polis pun stres, kan, jadi lawyer pun stres, kerja apa pun semua stres, kita berniaga pun stres. Maka agama mengajar kepada kita supaya kita berilah perhatian kepada diri kita. Jangan kita bebankan diri kita ini sampai satu tahap diri kita tak mampu lagi untuk menanggungnya. Maka bila diri kita tak mampu untuk menanggungnya, maka itu yang menyebabkan explode, meletup
Kan akhirnya orang yang nampak baik tiba-tiba boleh melakukan tindakan yang sebegitu. Saya bila saya melihat gambar suspek dalam kes ini, saya lihat kita tidak nampak pada zahirnya dia satu orang yang jahat. Ialah seorang pegawai kanan polis, sudah tentu dia seorang yang terpilih dengan imejnya yang kemas, nampak baik, seorang yang berperwatakan elok, tetapi itulah yang boleh berlaku dalam hidup ini bila kita tersilap dalam langkah kita. Maka berilah perhatian kepada kesihatan mental kita. Bila kita berserabut, kita tertekan dan sebagainya, berilah perhatian. Jangan kita abaikan. Jangan kita ingat kesihatan tubuh badan kita ni hanya kesihatan fizikal. Kesihatan mental juga penting. Maka bila kita perlu mendengar kan suara tubuh kita, kita perlu mendengar keluhan diri kita sendiri yang mungkin exhausted kan, yang mungkin dah terlalu penat dengan tugasan kita dan sebagainya, maka kita perlu tahu bagaimana untuk sembuhkan diri kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka dengan sebab itu agama mengajar kepada kita supaya carilah ubat ataupun rawatan jikalau kita mengalami gangguan mental, gangguan perasaan, sebab kita tak mahu nanti kerana keadaan mental kita yang tidak stabil, isteri menjadi mangsa, suami menjadi mangsa ataupun anak-anak menjadi mangsa. Kadang-kadang kita boleh lihat ada ibu yang pukul anaknya terlalu teruk. Bukan sebab dia ingin memukul anaknya sebegitu, tapi kerana dia stres dan dia tertekan dengan suaminya. Dengan sebab dia tertekan dengan suaminya, maka dia lepaskan kepada anak-anak. Maka ini antara perkara yang kita perlu berikan perhatian. Janganlah kerana kita tertekan, emosi kita terganggu dengan sebab hubungan antara suami dan isteri, kita lepaskan kepada anak-anak yang tidak berdosa. Kan kita rotan dia cukup-cukup, kita pukul dia cukup-cukup sebab kita nak lepaskan kemarahan itu. Itu adalah cara yang salah. Itu adalah cara yang salah. Maka sebagai suatu kesimpulan, tuan-tuan sekalian, marilah kita ini menjaga diri kita supaya kita lebih dapat mengawal emosi, kan, mengawal perasaan. Agama mengajar kepada kita supaya lakukan sesuatu untuk kita kawal emosi kita, kemarahan kita. Antaranya ialah apa yang diajarkan oleh agama ialah menahan kemarahan, dan ada cara-caranya yang boleh kita lakukan. Dan antara perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah jangan kita ikuti kemarahan kita. Kita nak marah pada anak, nak marah kepada anak jiran, kita nak marah kepada pengguna jalan raya yang lain, kawal diri kita, ingatkan diri kita supaya jangan melakukan sesuatu yang boleh merosakkan diri kita. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan laisa syadid, bukanlah satu orang tu dia kuat, tidak dianggap orang tu kuat dengan sebab dia ni pandai kita kata wrestling, bergusti, bertumbuk. Tetapi apa yang disebut oleh Nabi, seorang yang benar-benar kuat ialah seorang yang mampu mengawal dirinya sewaktu dia dalam keadaan marah. Jadi kita kena tengok diri kita. Bila kita marah, kita mampu ataupun tidak mengawal kemarahan. Kadang-kadang dalam hati ni, dalam diri kita ni ada ribut, ada taufan, kemarahan itu. Tapi wajah kita masih menzahirkan ketenangan. Itu antara kekuatan sebenar seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai tips yang boleh kita bawa pulang pada pagi ini, secara ringkasnya, kalau kita marah, lakukan sesuatu untuk mengawal kemarahan. Antaranya kalau kita sedang berdiri, maka Nabi ajarkan kepada kita supaya duduk. Kan kalau kita sedang duduk, Nabi ajarkan kepada kita supaya kita berbaring. Maka itu antara kaedah untuk kita mengawal kemarahan. Apabila salah seorang kamu marah sewaktu dia berdiri, Nabi kata hendaklah dia duduk. Kalau dia kemarahannya itu hilang, maka itu bagus. Kalau tidak hilang juga, dalam keadaan duduk, dia berbaring. Tidurlah, rehat. Itu caranya. Bukan dengan kita mengejar pengguna jalan raya. Bukan dengan cara kita tumbuk dia. Bukan dengan cara kita maki hamun dia. Itu bukan caranya.
Yang keduanya ialah kita mengambil ablution, ambil wuduk, kan, ambil air semayang. Bila kita marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu dicipta daripada api, dan api itu dipadamkan dengan wuduk kita. Maka hendaklah kita berwuduk, kan. Kemudian selain daripada itu, yang ketiganya, bila kita dalam keadaan marah, elakkan kita daripada membuat sesuatu keputusan. Kita sedang marah ni, kan. Dalam kes ni contohnya, ada satu orang pelajar sekolah bawa motor dengan cara yang berbahaya, ataupun dia pram motor dia keluarkan bunyi exhaust yang kuat. Kita nak buat keputusan, kita nak kejar dia ke tidak, kita nak settle juga hari itu, maka itu jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Sebabnya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, la yahkum ahadun baina ithnain wa huwa wa huwa ghadban. Nabi mengatakan bahawa tidak boleh seseorang itu menghakimi antara dua orang dalam keadaan marah. Hadis ni kita nampak macam untuk hakim. Hakim tak boleh buat keputusan sewaktu dia membicarakan dua orang dalam keadaan dia sedang marah. Hakim tu tak boleh buat keputusan. Sebenarnya para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan bahawa hadis ini terpakai dalam semua keadaan. Walaupun kita bukan hakim, dari segi jawatan rasmi, kita bukan hakim. Tapi kita sedang membuat keputusan, sesuatu keputusan. Maka jangan kita buat keputusan itu dalam keadaan kita marah. Kan? Kita nak buat keputusan, nak kejar budak ni. Kita kejar dia dalam keadaan kita marah. Maka apabila kita buat keputusan untuk ajar budak itu dengan kita mengikuti kemarahan, akhirnya berlakulah sebagaimana yang kita saksikan. Langgar, menyebabkan kematian dan sebagainya. Maka that's why hadis mengajar kepada kita, bila kita marah, jangan buat keputusan. Stop dulu, kan, tenangkan diri dulu, fikir apa yang sesuai untuk kita lakukan. Kita nak saman dia ke, kita nak report, panggil mak ayah dia ke, itu lebih baik, lebih menjaga diri kita daripada kita tersilap dalam membuat sesuatu tindakan. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah bila kita marah ni, kita diam. Dan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi kata apabila salah seorang daripada kamu marah, hendaklah dia diam. Kenapa? Sebab bila kita marah, kita nak bercakap juga, kita nak luahkan kemarahan, maka itulah yang keluar. Sumpah seranah, maki hamun dan sebagainya. Maka daripada maki hamun, sumpah seranah ini, maka dia akan melarat kepada perkara-perkara lain yang lebih besar, sehingga boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka dengan sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita sama-sama doakan supaya almarhum adik tersebut, pelajar itu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan semua dosa-dosanya. Kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah agar rohnya tenang di sana, dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala tempatkan pelajar itu di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, di kalangan para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan pada masa yang sama kita mengharapkan supaya keluarga pelajar itu dapat bersabar dengan apa yang berlaku. Qaddarallah kan wa ma syaa fa'al, perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Taala, maka kita sebagai hamba Allah kita terima dengan penuh kesabaran. Ada hikmah yang tertentu yang menjadi rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu berlaku kepada semua hamba-hamba Allah Taala, dan manakala bagi pihak kepada keluarga pegawai kadan polis itu, maka bersabarlah dengan apa yang berlaku. Ambillah pelajaran daripada kesilapan-kesilapan yang telah berlaku ini. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan, perempuan dan saya, berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita boleh bocak satu je soalan daripada Khadijah bertanya tentang Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah episod
yang kita lihat dari aspek didikan anak di rumah yang longgar dan juga kerana kekangan guru-guru mendisiplinkan murid-murid disebabkan ibu bapa yang tidak menghormati guru-guru. Itu soalan dia. Baik, wallahu alam. Memanglah antara masalah yang berlaku ni ialah pertembungan antara ibu bapa dengan guru-guru. Walaupun dalam kebanyakan kes mungkin ibu bapa hormat dan percaya kepada guru, tapi tidak kurang juga kes masalah di mana ibu bapa menyalahkan guru ataupun berlaku perbalahan, konfrontasi, pertembungan antara ibu bapa dan guru. Antara puncanya ialah anak yang dapat dikenal pasti setakat ini kerana anak-anak ini bila berada di rumah mereka ni sangat baik kan, mereka ini hormat pada ayah, hormat pada ibu, mereka ni baik di rumah, tapi mereka menunjukkan taring mereka, sikap mereka itu di sekolah apabila mereka berada dengan kawan-kawan, bila mereka ada boyfriend, girlfriend dan sebagainya, bila mereka terlibat dengan air ketum, beli kongsi dengan kawan-kawan, beli air ketum, vape, isap rokok dan sebagainya, dadah dan lain-lain, yang mana itu tidak berlaku di rumah, menyebabkan ayah dan ibu ni tidak percaya dengan apa yang dilaporkan oleh pihak sekolah. Dengan sebab itu kita diajar untuk bertabayyun sebelum kita buruk sangka kepada guru, sebelum kita buruk sangka kepada pihak berkuasa, kita kena siasat apakah benar apa yang dilakukan oleh anak-anak itu. Saya sendiri pernah ada pengalaman sewaktu saya pernah tinggal di satu tempat, jiran saya dia tanya, si ibu ni dia tanya, Ustaz ada nampak tak anak saya pergi sekolah? Jadi saya bagi tahulah apa yang saya nampak, anak dia tak pergi sekolah pun. Dia berkumpul dengan kawan-kawan dia di rumah. Jadi jiran saya tak pernah tahu pun. Dia menangis. Dia kata dia sangka selama ini anak dia pergi sekolah. Dia tak tahu bahawa rupa-rupanya anak dia tak pergi sekolah. Itu contoh. Apabila kita bertabayun, kita siasat, kita ada usaha untuk dapatkan maklumat, kita akan tahu apa masalah sebenarnya yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan dengan tindakan yang betul yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala pandu kita dan selamatkan kita semua di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya dan kepada soalan yang diberi. Dan Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Mat Jelani, Dr. Mat Jelani, iaitu penguasai ilmu mengenai langkah pelajaran, iaitu pelajaran yang boleh kita ambil ketibar yang rentetan dari peristiwa yang sedang viral di media sosial yang hangat diperkatakan ini, itu janganlah kita mendoakan keburukan orang yang lain meskipun kepada orang yang zalim adalah perbuatan yang tercela, namun menghadapi tindakan zalim dengan bersabar itu adalah lebih baik. Sebaliknya, orang yang dizalimi hendaknya berdoa memohon pertolongan dari perbuatan zalim atau memohon agar mendapatkan haknya kembali, kerana doa orang yang terzalimi itu sendiri adalah doa yang mustajab. Dan larangan melontarkan perkataan keji dan buruk itu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 148. Dan akhir kata, semoga pesan ilmu ini memberikan kita kemanfaat serta kefahaman yang sahih di dalam memahami syariatnya. Ucapan terima kasih banyak kepada penaja sebab program kita ini moga digandakan keberkatan rezeki dan umur. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Terima kasih ya. Terima kasih Ustazah Ainul. Sama teruskan lagi. Saya jemput lagi para jemaah. Saya jemput lagi jemaah ni tahu untuk slot duha seterusnya bersama-sama dengan Ustaz Fikri yang sudah pun berada dalam majlis ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya. Apa khabar?